sebagai calon, wakil calon, penyokong tak mampu untuk bekerja, maka ia perlu parti politik. Maka sejak daripada sebelum dan selepas merdeka, parti-parti politik inilah memainkan peranan. Dan daripada selepas merdeka tahun 59, majoriti rakyat memilih perikatan untuk memerintah. Lalu almarhum Tengku Abdul Rahman membentuk kabinetnya. Parti pembangkang memang kuat pada waktu itu, terutama parti Islam dan parti-parti kiri, khasnya parti Front Sosialis. Tetapi mereka, jumlah wakil rakyat mereka tidak dapat mengatasi perikatan yang menyebabkan perikatan terus memerintah, diikuti dengan Barisan Nasional kemudiannya. Tetapi sekarang Malaysia diperintah oleh yang kita tak tahu parti apa yang memerintah kita, golongan mana. Sebab Pakatan Nasional tidak berdaftar. Mereka hanyalah coalition ahli-ahli parlimen. Walaupun pemerintahan itu katalah baik, tapi ia tak sah. Macam seorang itu bersembahyang solat, baik macam mana pun, tertib macam mana pun solatnya, kalau tak ada wuduk tak sah. Oleh itu disahkan sembahyang itu dengan wuduk, dengan mengambil air sembahyang. Di sini sahnya pemerintahan itu bila dapat mandat daripada rakyat. Sekarang Pakatan Nasional coalition ahli-ahli parlimen yang tak dapat mandat daripada rakyat. Oleh itu, untuk memuaskan ahli-ahli parlimen yang bersama membentuk pakatan ini, yang Pakatan Nasional tak didaftarkan, kita tak tahu pakatan apa sekarang ni. Maka untuk memuaskan ahli parlimen itu diperbanyakkan, diperbesarkan kabinet. Menteri 32, timbalan menteri 38, dan duta bertaraf menteri 2. Mungkin akan ditambah lagi untuk menempatkan ahli parlimen ini supaya coalition mereka itu kekal. Soalnya masa COVID-19 ini rakyat susah, rakyat terguris hati dalam keadaan mereka dikepung dengan berbagai undang-undang, kesusahan, tidak dapat pergi bekerja dan sebagainya. Dan masa ini juga kita lihat coalition ini membahagi-bahagikan kedudukan mereka, dan ini menimbul keresahan di kalangan rakyat. Dan kita boleh lihat sekarang ini YouTube yang dibuat sendiri oleh rakyat, bagaimana penjual tembikai di Perlis mengamuk bila perniagaannya dihalang oleh pihak pegawai, dan dia menyatakan, kalau saya tak jual tembikai ini, saya nak makan apa? Kamu makan gaji. Macam saya sendiri, saya ahli parlimen, dan tentulah sesuap nasi dan sebagainya itu terjaminlah. Tapi bagaimana orang lain yang mencari pendapatan harian, dan mereka inilah perlu ditolong oleh kerajaan dalam suasana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam siri Borak Anak Muda, Pemuda Amanah Nasional. Untuk kali ini, siri yang ke-17, 5 Mei 2020. Untuk bersama kita membincangkan satu topik lagi pada 12 Ramadan ini, berkait dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB, antara desakan ekonomi ataupun keselamatan rakyat, yang pada hari ini menjadi perbualan ramai, terutamanya apabila pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk
PKPB ini dilaksanakan pada 4 Mei yang lalu iaitu semalam, kita dapati ada sebilangan negeri yang tidak begitu mendukung ataupun bersetuju dengan perkara tersebut. Dan ini memberi satu mesej yang agak tidak baik dalam kita bersama-sama menentang pandemik COVID-19 ini. Apapun kita akan membincangkannya bagi kita meneliti satu persatu apakah punca ataupun apakah di sebalik ketidakpatuhan negeri-negeri ini, dan mungkin juga ada beberapa aspek ataupun bahagian yang boleh kita perincikan sama ada keperluan kepada menjana semula ekonomi ini perlu seiring dengan pendekatan untuk menyelamatkan ataupun membasmi keseluruhan COVID-19 ini, dalam erti kata kedua-duanya itu dapat dijaga dengan baik. Kita akan membincangkannya bersama 3 orang ahli panel yang dibawa khas pada malam ini. Untuk tidak membuang masa, saya perkenalkan mereka. Yang pertamanya, Saudara Iswadi bin Murni, antara sekarang ini penggiat ataupun aktivis politik yang banyak memberi ceramah online untuk kita dapatkan isu-isu semasa. Beliau merupakan pemegang ijazah muda undang-undang daripada Southampton University UK, juga merupakan ahli perniagaan dan berpengalaman dalam manajemen bisnes, perundangan dan juga politik. Dia juga merupakan ahli biasa PKR Sarawak. Selamat bersiaran, Saudara Iswadi. Terima kasih. Okey. Seterusnya kita akan juga bersama dengan Saudara Farhan Haziq bin Muhammad, pemegang ijazah sarjana muda undang-undang UiTM yang sekarang ini juga merupakan pengamal undang-undang, berpengalaman dalam bidang guaman sivil dan jenayah, juga jenayah dan syariah, dan kini merupakan ahli Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan memegang jawatan sebagai Setiausaha Depsi Damansara. Selamat bersiaran, Saudara Farhan. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dengar saya sini ya? Boleh dengar? Okey. Baik. Terima kasih, Alhamdulillah. Seterusnya kita juga bawakan kepada semua Muhammad Najib bin Daud, merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan dari Kejuruteraan Mekanikal Universiti Sains Malaysia. Kini merupakan pegawai khas kepada Speaker Dewan Negeri Johor, berpengalaman dalam pentadbiran perjalanan Dewan Negeri dan juga merupakan Ketua Pemuda Amanah Tanjung PI. Betul? Ya, betul. Ya, baik. Ketiga-tiganya akan bersama kita pada malam ini lebih kurang dalam 90 minit untuk kita perincikan dan kita bincangkan tajuk kita pada malam ini, iaitu PKPB, antara desakan ekonomi ataupun keselamatan rakyat. Saya nak recap apa yang berlaku sebenarnya dalam tempoh yang beberapa hari ataupun bermula daripada pengumuman yang buat Perdana Menteri pada Jumaat kalau tak silap saya berkait dengan PKPB ini. Kita lihat banyak pihak yang mengeluarkan pandangan, ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju, ada yang mengatakan ini tergesa-gesa, tidak mengikut peringkat, dan ada negeri-negeri yang mendakwa mereka tidak tahu perkara ini, misalnya di Sabah, di beberapa negeri lain, dan ada yang menunggu untuk buat mesyuarat di peringkat negeri dan berbagai-bagai. Seolah-olah ada sedikit kecelaruan di situ. Apapun kita merasakan bahawa perkara ini agak menggusarkan juga, terutamanya bagi mereka yang bekerja dan juga bagi mereka yang perlu bergerak dan sebagainya. Dan DG KKM mengatakan bahawa ini adalah langkah yang diambil untuk memilih kepada penekanan kepada SOP berbanding PKP sebelum ini. Dan hari ini juga mencatatkan mungkin itu juga antara petanda menunjukkan yang mungkin kita boleh bersedia untuk sektor ekonomi ini dibuka apabila hanya 30 kes baru dicatatkan hari ini. Okey, saya nak pergi dahulu kepada Saudara Iswadi. Sebentar tadi saya pun baru tengok sekejap klip temu bual dengan Menteri MITI di Esra Awani. Antaranya dia mengatakan bahawa dakwa-dakwa mengatakan tidak dibuat secara teliti, semua itu adalah tidak benar. Tetapi ada yang kata tak tahu pun, negeri-negeri kata tak tahu pun nak buat benda ni. Okey, apa sebenarnya yang menjadi masalah terhadap perjalanan ataupun step yang diambil oleh Kerajaan Persekutuan, sehingga kan ada negeri yang awalnya dia menolak, memang menolak, tak nak buat sebab rasa tak bersedia pun. Macam Pulau Pinang, dia kata kami sangguplah disaman daripada ada rakyat kami yang meninggal. Adakah ini memang sememangnya cara kerajaan ataupun secara spesifiknya MITI bertindak dalam hal ini? Silakan Iswadi. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Satu perkara yang saya boleh katakan adalah bahawa
kita kena tengok from the background of the story. Mengikut Ketua Menteri Pulau Pinang pada hari itu, perbincangan untuk sama ada nak buka atau tidak buka ekonomi ini telah berlangsung seawal 28 hari bulan April hari itu, bulan 4 hari itu. Jadi perbincangan itu menyatakan nak buka atau tak buka. So dia kata okey, kita dan pada masa itu semua negeri bersetuju untuk buka ekonomi, kan? Tetapi dia kata subject to cadangan SOP yang akan diberikan kepada mereka pada 30 hari bulan. Ini maklumat yang saya dapat. Dia kata subject to 30 hari bulan, bagaimana kaedahnya, apa SOP-nya, bagaimana ia dilakukan, apa tata caranya. Jadi benda itu. But come 30 hari bulan, tiba 30 hari bulan, benda itu tidak diberikan kepada negeri-negeri ini, tidak apa SOP dan sebagainya tidak diberi kepada negeri-negeri ini. Sebaliknya, secara mengejutnya terus Perdana Menteri mengumumkan bahawa akan dibuka ekonomi pada 4 hari bulan. Okey, PKP akan diwujudkan PKPB pada 4 hari bulan. 4 hari bulan 5, jadi semalam lah, akan bermula PKPB, dan masa yang diberikan, seingat saya, dia pembentangan ataupun yang benda ini disebut pada hari Khamis lepas. Betul pada hari Khamis, which is on the 29th kalau tu silap lebih kurang itu tarikh dia. So dia bagi masa lebih kurang dalam 5 hari untuk negeri bersedia benda ini berlaku. Nak buka SOP dan sebagainya, benda ini berlaku dalam masa 5 hari. Now, kalau kita baca daripada Pulau Pinang sekali lagi, Ketua Menteri Pulau Pinang mengatakan, kalau mereka nak buka sekalipun, dia kena buka dalam keadaan berkala, dalam keadaan dia dipanggil secara tidak tergesa-gesa, dia ada steps, dan setiap step itu berbeza dia punya SOP dia. Now, kalau saya tengok bermula daripada semalam 4 hari bulan 5, saya tak nampak SOP itu berada di tempat yang sepatutnya, dan to be honest, saya sendiri pun dah tak tahu SOP dia apa. Kan? Okay. To be honest, SOP dia apa. So, itu yang kita nampak setakat ni. Okay. Dan memang dan ada satu statement yang dia katakan bahawa industri boleh saman kalau ada negeri yang tak boleh bekerjasama. Adakah perkara ini agak macam ada konotasi mengugut, dan ada juga yang mengatakan boleh ke, kerana ada saya baca dikatakan bahawa hak ataupun kuasa untuk membenarkan itu juga tetap pada ada kuasa negeri seperti premis perniagaan dan sebagainya. Komen daripada sudut itu? Yes, betul. Sebenarnya bagi saya itu semua hanya sekadar satu ugutan. Ugutan kosong sebenarnya. Ini kita boleh buat satu topik lain lah, perbincangan dari segi legal kalau kita tengok benda ini, dari segi perlembagaan kita, dari segi undang-undang kita, daripada common law dan sebagainya, kita boleh tengok daripada aspek itu. Tetapi secara umumnya ia adalah satu ugutan. Kenapa ugutan itu diwujudkan? Kerana saya boleh katakan rasa dia macam ni lah. You anggap you orang besar, you buat satu arahan, tiba-tiba orang bawah you tak nak dengar. Bukan setakat tak nak dengar dengan justifikasi yang betul, seolah-olah nampaknya you bodoh. Jadi nak apa orang kata, nak reverse balik benda tu, dia buatlah satu ugutan. Sebab secara umumnya kalau kita kata betul, federal dia ada hak untuk memberi, atau ialah kalau kita tengok schedule 9 perlembagaan kita pun, dia ada hak federal, dia ada hak negeri, dia ada concurrent list. Kita pun tahu benda tu. Namun begitu, kita kena faham bahawa negeri pun dia ada kuasa PBT dia, pihak berkuasa tempatan, yang mana mereka ada kuasa untuk menentukan atau tidak menentukan, untuk memberi perjalanan atau tidak memberi perjalanan kepada certain industry. Now, kalau kita benarkan industri itu terbuka, sedangkan kalau kita tengok negeri sendiri tidak mau buka, macam mana benda tu nak, orang kata apa, bergerak secara seiring? Ekonomi itu takkan boleh bergerak secara seiring, sebab industri perniagaan ini berlangsung di negeri-negeri. Kalau negeri-negeri tak buka, federal je buka, apa je yang melibatkan federal? Semua tu melibatkan negeri. Itu yang saya nampak. Ya, maknanya itu hanya ugutan kosong untuk memastikan bahawa orang ikut cakap ni lah. Okey, saya nak pergi kepada Farhan. Di Selangor diperkenalkan PKPB yang diubah suai, dan nampak seperti apa yang dianjurkan tak menepati keadaan di Selangor. Dan kita lihat ada beberapa perkara yang memang negeri-negeri lain pun dia ambil, dia ada yang dia ikut, ada yang dia tak ikut. Di Selangor sendiri, boleh Sir Farhan jelaskan sedikit yang berada di bawah sendiri sebagai ahli majlis dan melihat di lapangan, apakah sebenarnya PKPB ini boleh dilaksanakan seperti yang dianjurkan oleh Kerajaan Persekutuan di peringkat negeri? Okey. Sebenarnya isu berkenaan dengan PKPB ni sebenarnya kalau kita tengok benda paling pokok adalah kenapa ia dibuat pada 4 Mei. Sehingga hari ini kalau kita lihat
justifikasi untuk melaksanakan PKPB pun tak berapa jelas, kerana awalnya kita tengok mereka bagi masa 2 minggu, okey, untuk lanjutkan sehingga 12 Mei. Kenapa tidak lepas 12 Mei baru kita buat PKPB? Ini persoalan yang saya rasa perlu dijawab juga kan. Tapi apa pun di peringkat bawahan, kalau kita tengok di Selangor ambil pendekatan yang saya fikir jalan tengah lah. Kita tak nak nampak bercanggah dengan federal, tapi kita kata untuk beberapa sektor, seperti contoh sektor makanan, sektor pembinaan dan juga kawasan-kawasan riadah, kita kata tak boleh makan di tempat restoran tersebut lah. Maksudnya dalam ucapan tu tak boleh makan tempat restoran Pak Saleh lah so jangan makan kat restoran Pak Saleh, tapi boleh bawa balik. Sebab itu adalah SOP yang kita fikir secara logik pun agak tidak sesuai untuk keadaan sekarang untuk makan di tempat kedai makan tersebut. Itu polisi yang pertama. Kedua, kawasan riadah. Yang saya fikir di peringkat PBT, kita pun rasa tak senang untuk orang pergi ke taman-taman utama. Jadi saya fikir memang apa yang dibuat oleh Selangor itu agak tepat untuk ubah suai, tapi semua sektor sebenarnya boleh berniaga seperti mana polisi yang ditetapkan oleh MKN lah. Cuma untuk 3 sektor utama, makanan dan juga untuk sektor pembinaan kena dapatkan kebenaran PBT. So kalau kita lihat ini adalah satu perkara yang saya fikir Menteri Besar Selangor pun cuba ambil jalan tengah lah. Sebab kalau kita tak buat, Selangor ni antara main economy center. Kalau Selangor tak buka, macam seperti saudara Iswadi cakap lah, takkan federal sorang-sorang kat KL tu kan. Kita kena KL dengan Klang Valley dia sekali. Kalau Selangor tak buka, KL tu berapa kerat je dia kan. Jadi kita kena faham. Jadi Selangor mengambil pendekatan yang tepat lah dan saya puji apa yang dilakukan. Tapi berbalik kepada isu politik di belakang ni, saya fikir sama ada kita bersedia tak bersedia, saya sebenarnya agak terkejut lah sebab perkara ni dibuat secara tergesa-gesa lah. Ini pendapat saya. Sebab kalau kita tengok daripada di bawah pun polisi sebab bila you buat datu dasar, you di atas, tapi yang bawah ni adalah PBT. Kami di ahli majlis, penguat kuasa yang akan menguatkuasakan. Sedangkan banyak isu-isu sebelum ini, sebagai contoh polisi di atas tidak sampai ke bawah. Contohnya macam you nak pergi untuk dapatkan balik rentas negeri, you pergi dekat pihak polis kata you kena dapatkan surat ini, you kena dapat surat ini, tapi di peringkat atasan lain pula. Jadi sekarang ni itu tak, apa orang kata, daripada atas ke bawah tu tak cukup baik. Jadi ini masalah yang kita tengok dalam kerajaan persekutuan sekarang. Saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit yang bab polis tadi tu. Silakan. Saya ada call polis hari tu. Saya nak tanya, tuan, saya kata saya nak tanyalah macam mana proses nak pergi rentas. Bukan rentas negeri pun, dia dalam negeri, tapi saya kena pergi keluar. Masa tu masih PKP untuk ambil anak saya sebab anak saya stuck dekat rumah mertua kan masa tu. Lepas tu dia kata, ada tak surat kena buat ke, nak kelulusan ke? Dia jawab apa tau? Dia kata, anak saya pun stuck juga ni sebenarnya. Anak saya pun stuck juga ni. Saya pun tak tahulah macam mana arahan. Kalau ada arahan tu, saya pun nak pergi ambil anak saya. Cik, tak apalah, dia kata, di dalam negeri, saya punya luar, maksudnya antara negeri lain. Cik dalam within your state. Nasihat saya, tak tahulah, cik ambil je lah. Kalau nasib kena, nasib lah, dia kata. So, you are right. I mean, daripada segi prosedur tu, dia kata kami pun tak tahu. Maksudnya, bukan tak tahu, tapi tak ada arahan jelas tentang perkara. Betul-betul. Yes, Dan mungkin saya tambah sikit yang tak jelas ni sebab salah seorang daripada sahabat saya pun dia buat perniagaan, buat e-delivery Dia pergi dekat Roblox tanya mana surat MITI. Dia tunjuk surat dia dah dapat daripada KPDN HEP. KPDN HP lah. So dapat surat, dia kata tak, saya nak surat MITI, boleh cakap. Sedangkan ada statement keluar, KPDN HP kata surat yang dah dapat daripada KPDN tak perlu lagi nak dapat daripada MITI. Tetapi bila dibawa pergi Roblox, mana surat MITI? Jadi kita tak tahu ni siapa berkuasa, MITI ke KPDN HP. Okay, saya nak tanya, tadi yang kena tahan Roblox tu dia kena bayar 1,000 ke 800? Tak. Niku kot. Okay. Agak balik lah. Alright. Saya nak pergi kepada Najib. Di Johor, kalau kita tengok sendiri, PKPB ni, tadi saudara Datuk Seri Azmi je sebut, dia kata sebenarnya dalam keadaan sekarang ni, walaupun kerajaan dah belanjakan 260 bilion untuk menampung keadaan ekonomi yang berlaku akibat COVID ni, tapi masih belum dapat melegakan dan masalah
terus berlaku. Dan sebab itu dia buat PKPB ni supaya sektor ekonomi boleh cepat dibuka. Pada pandangan Najib sendiri, betul, adakah perkara ini menjadi yang sangat mendesak, perlu buka dalam keadaan yang macam ini, yang ada negeri terima, ada negeri tak terima, ada negeri boleh sampai pukul 10 malam, ada negeri tak sampai pukul 8 je, ada macam-macam, kita pun tak tahu, sampai kan kadang-kadang benda ni dia jadi agak mengelirukan bagi rakyat di bawah. Pada pandangan Najib sendiri, kalau di Johor itu macam mana? Okey, terima kasih pengurusi, sahabat panel. Kita kat Johor ni dia sentiasa akan unik sedikit lah berbanding tempat-tempat lain. Yang pertama, kita sekarang ni lebih kepada politik berbanding pentadbiran. Siapa dapat 29, siapa dapat 29 dulu, siapa dapat 27, sebab nampaknya macam 28 sekarang ni. Itu adalah politik. Tetapi kita kena akui bahawa Menteri Besar sekarang adalah IR Hasni, which is daripada UMNO PN lah. Hari bulan Mei atau 3 hari bulan Mei dia menyatakan bahawa dia akan follow lah instruction daripada pusat, which is akan berlakunya PKPB. Tetapi Johor pun tidak ambil 100% apa yang pusat maksudkan itu. Dengan hujung itu dia tambah dengan kemampuan PBT. Dengan kemampuan PBT. Ini bermaksud kalau PBT itu contoh macam Iskandar Puteri, Johor Bahru, Batu Pahat, Muar, dia mungkin ada kemampuan untuk kuasa arahan itu. Maksudnya setiap daripada arahan ada pelaksanaan. Setiap daripada pelaksanaan itu mesti ada orang yang akan memantau. Mungkin PBT-PBT yang besar ini boleh berfungsi dengan baik lah dengan penguatkuasa yang mereka ada. Tetapi PBT-PBT yang contohnya macam tempat saya Pontian, Mersing, Kota Tinggi contohnya, mungkin ada kekangan dari sudut macam mana nak kuatkuasakan perkara ini. Jadi saya berpendapat apa yang Menteri MITI maksudkan itu, kita kena lihat dari sudut apa dia bercakap. Maksudnya siapa yang bercakap itu dan dia pro kepada apa. Contohnya kalau kita pergi kepada tajuk ekonomi dan rakyat ini, dia bercakap itu dari sudut adakah dia mewakili para pemodal ataupun kita sebut sini kapitalis, ataupun dia mewakili rakyat. Okey, kalau dia mewakili pemodal, of course pemodal hari-hari hantar surat untuk dia buka open market ini. Sebenarnya saya berpendapat bukan 4 Mei MITI buka ekonomi kita ni. Kita dah dikantoikan 2 minggu sudah. Contohnya kilang-kilang arak, macam tempat di Johor ada satu kilang yang membuat orang kata mesin untuk pancing dan juga basikal. Kalau saya boleh sebut ke sini Shimano, dia dah buka lebih awal, 2 minggu lebih awal, dengan kebenaran khas daripada MITI. Jadi maksudnya kita kena melihat bahawa MITI itu dia bercakap atas suara siapa. Kalau dia bercakap atas suara rakyat, sebenarnya dia tidak boleh dilarikan daripada ekonomi itu sendiri. Sebab yang paling terkesan dengan PKP ini adalah rakyat. Saya tak nampak contohnya company-company besar seperti Maxis atau Celcom ataupun Astro akan sangat terkesan dengan perkara-perkara ni, kerana kita masih bayar bil telefon kita masih bayar bil internet kita. Tak ada pengecualian dan mereka masih untung. Contohnya bila kita kata 260 bilion itu dirangsang untuk ekonomi kita, ada 1 gig bahagian untuk telco-telco ini pula yang saya rasa dia bukanlah menjadi satu kepentingan kepada rakyat. Jadi saya nampak apa yang berlaku ini adalah masing-masing cuba untuk menonjolkan diri. Setiap menteri yang terlibat, MITI ataupun Ismail Sabri sendiri, kalau mereka mengadakan sidang media tersendiri itu, maksudnya mereka membawa agenda mereka lah, suara mereka tersendiri. Baik. Saya tertarik yang dikatakan bahawa ada kemungkinan, betul ke nak dijagakan itu Mak Cik Kiah dan juga Pak Saleh tu, atau sebenarnya nak menjaga pemodal besar. Dan saya nak tajuk aja sendiri kepada Iswadi yang mungkin rapat dengan Azmin. Rapat tak lah. Adakah keperluan melaksanakan PKP ni satu yang benar-benar mendesak, yang memang untuk marahan untuk yang berada di bawah, atau sebenarnya ia adalah desakan ataupun keperluan untuk menjaga syarikat-syarikat besar yang mempunyai kepentingan dalam ekonomi dan mereka merasakan kalau dilanjutkan mereka dah tak boleh survive lagi dan akan bagi tekanan dari segi
cash flow-nya atau dia orang punya pentadbiran dan sebagainya untuk rakyat di bawah yang pekerja ataupun untuk pemuda-pemuda besar sebenarnya pada pandangan Iswadi? Okey, kalau kita tengok pada mula-mula hari tu Menteri Keuangan kita Tengku Zafrul dia kata bahawa kita buat ini untuk pekerja, bukan untuk syarikat. Dia awal-awal dia cakap macam tu. Kalau macam tu saya kata seumpama kita berak tapi tak kencing lah. Kan? Dia benda kata-kata macam tu tidak lain tidak bukan hanya untuk cover up apa sebenarnya intention dia. Saudara Najib tadi sendiri pun dah cakap bukan mengenai perkara tersebut. Betul, kalau kita baca daripada istilah ekonomi, daripada unjuran Malaysian Institute of Economic Research, Malaysian Institute of Economic Research, MIR sendiri kata bahawa kita kehilangan 2.4 bilion sehari. And setakat yang daripada PKP berlangsung sehingga sekarang, kita kehilangan lebih kurang 62 bilion contraction daripada segi pendapatan dan juga diunjurkan lebih kurang 90 lebih ke 100 bilion sehingga habis PKP kita. Pada tahun ini sahaja, perkara itu hilang. So kalau kita tengok daripada unjuran-unjuran dan angka-angka yang bilion-bilion ini, seolah-olah kalau kita kata, wah kita hilang habis, pendapatan kita hilang dan diunjurkan lebih kurang 40% orang akan kehilangan pekerjaan pada tempoh masa PKP ini ataupun masa COVID, bukan PKP. Pada masa COVID ini 40% tenaga kerja kita akan kehilangan pekerjaan ataupun terjejas pendapatan mereka. Now, kalau kita tengok daripada aspek itu, daripada satu jangka pendek dan kita lihat daripada aspek ekonomi semata-mata tanpa kita melihat multi-dimensional, dimensi yang pelbagai, kita akan lapak, teruk betul keadaan ini, maka wajar kita membuka dan membuat konklusi daripada perkara tersebut. Apa yang saya nampak, kita tidak melihat dan membuat keputusan daripada multidimensional punya aspek. Kita hanya melihat daripada aspek ekonomi dan betul saya setuju bahawa aspek ekonomi ni dia akan attach dengan apa kita namakan sebagai kapitalis. Dan ini merupakan desakan daripada mereka-mereka yang kehilangan duit ini. Dan mereka sebelum ini untung bilion, ratus juta. Kan? Mereka sekarang ni kehilangan mungkin bilion juga, tetapi keuntungan sebelum ini boleh menampung. Tetapi digunakanlah alasan Makcik Kia, digunakanlah asal Pakcik Dol dan sebagainya, orang kecil ni yang kehilangan ini. Bagi saya kata, kalau sekiranya stimulus package 250-260 bilion itu cukup, maka Makcik Kia, Pakcik Dol ni semua cukup untuk mereka mengharungi. Sebab kita bukan nak tutup negara sampai bulan 12. Kita nak tutup for another 1 month. And then yang kedua kita minta, rakyat minta, present, bentangkan kepada kita, adakah anda telah berjaya flattening the curve? Adakah anda berjaya mengawal keadaan ini? Saudara pengurusi sebut tadi, hari ini kita dah kurang 30 kes. Semalam 55 berbanding 112 pada 3 hari yang lepas. Betul, virus ni kalau dia nak kena pada kita, dia ambil masa 1 minggu. Kalau kita nak tengok data sebenar, ambil 1 minggu ke atas akan datang daripada Isnin semalam. So, by next Monday onwards, kita tengok berapa kes yang ada. Daripada situ baru kita boleh buat nilaian. Sebab yang ini 55-30 ni adalah kes yang mungkin kontrak minggu lepas atau 2 minggu lepas. Itu kita tak boleh nak nilaikan sebab benda ni dia delayed. Dia delayed infection. Dia punya manifestation of the disease tu dia akan delay about 1 week. So kita risau sekarang ini, saya mungkin dah pergi tadi jumpa dengan orang, mungkin orang tu dah kontrak dengan saya, dah bagi kat saya virus tu, saya tak keluar. Ini contoh. Kemudian saya pula mungkin tak sengaja ke siapa ke terbagi kepada orang lain, orang itu yang sakit. Jadi benda tu yang kita kena tengok sekarang ni itu yang saya boleh katakan, this is capitalism. Hello, tak dengar? Audio. Okey. Okey, baik. Sorry, ada satu pandangan daripada kita punya penonton, Ahmad Saiti Bashirun. Dia kata, there are 2 options for Meridian to boost back economy. One, call for immediate parliament sitting to get approval for additional national debt from foreign. And second, expose the society to health risks by immediate uplifting MCO4, thus all economy could resume on 4th May onwards. Cabinet choose option number 2, cause this tebuk atap PPP punya pengkhianat, takut nak jumpa MPs dan takut di reject. Itu saja kesannya. Adakah dia make sense sebenarnya? Ada kemungkinan ke? Yes, what he said is actually correct. Terima kasih. Because saya kata dalam video saya sebelum ni, saya kata
The problem dengan kerajaan sekarang ni adalah dia begitu sombong untuk nak buat hutang. Itu je problem dia. Dia begitu sombong nak buat hutang. Dia dengan bangganya kata, oh kami buat package rangsangan ekonomi ni, kami tak buat pinjaman. Kita guna cash. Saya kata, kenapa nak guna cash? Dalam keadaan kredit rating kita sekarang ni bagus, buat pinjaman. Bila kredit rating kita dah teruk nanti, masa tu kita guna cash. Kita guna reserve kita. Now, kenapa begitu? Credit rating kita tahu, dia banyak Finch dan sebagainya, ada buat credit rating kita. Now, because of before COVID, credit rating kita saya check is about AA atau AAB lebih kurang macam tu. So we can get good interest. And then as we know the economy, dia akan pick up balik. But the problem is, dia nak buat pinjaman, dia kena buat sidang parlimen. Dia kena buat approval daripada parlimen. So ketakutan itulah yang menyebabkan dia dengan bangganya kata, oh kita guna duit. Dan terbukti guna duit cash yang dia guna sekarang ni, umpama saya bagi contoh, dia baling 10, dia campakkan 10 tan, 100 tan gula di dalam laut. Kan? 100 gan gula nampak banyak, tapi bila campak dalam laut tak jadi manis laut tu. Jadi tak berkesan benda tu. That is why saya kata daripada segi mekanisme pemikiran, benda tu macam saya tak nampak dia jadi, itulah dia tak nampak benda tu berkesan. Tu nombor satu. Nombor dua, kalau kita tengok Zafrul sendiri, saya tak tahulah Menteri Keuangan kita sekarang ni, saya risau ni. Dia kata semalam, kedua hari lepas dia keluar kenyataan, bahawa dia akan datang dengan plan untuk merangka ekonomi ni pada hujung bulan ini. Bulan 5 ni, hujung bulan baru dia datang dengan plan. Saya kata kenapa? Hujung bulan, kenapa tak tahun depannya datang dengan plan tu? Dia macam, kenapa ambil masa yang terlalu lama untuk nak datang dengan plan tu? Kau buat apa? Kau nak bincang kat London ke? Itulah, saya setuju dengan ada beberapa mengatakan, tapi dia dah nafikan lah benda ni dibuat oleh konsultan, tapi tak apalah, yang itu kita simpan dulu. Saya nak pergi kepada saudara Fahan. Kadang-kadang apa yang berlaku ni, dia ambil kesempatan oleh beberapa pihak, bukan ambil kesempatan lah, maknanya mungkin betul ada merit juga yang diorang cakap. Contohnya Najib Razak sendiri tak bersetuju dengan perkara ni, dengan PKPB ni, dan ada juga pemimpin-pemimpin lama UMNO seperti Rahman Dahlan kata tak pernah berlaku, ini memalukan kerajaan buat apa. Pada pandangan Fahan sendiri, dari sudut itu, apakah sebenarnya memang kerajaan sekarang ni macam serba tak kena untuk nak buat sesuatu polisi, sehingga kan rakan parti sendiri ataupun ahli parlimen daripada backbencher Perikatan Nasional ni tak boleh support apa yang kerajaan cuba decide. Pada pandangan Fahan sendiri. Ya, ini yang perkara yang kita risau. Kita pernah ada pengalaman dengan Barisan Nasional waktu kita jadi pembangkang dulu. Kan banyak juga polisi-polisi yang dasar saya fikir kerajaan negeri sokong. Kan? Dan saya rasa ada perbincangan. Tapi kerajaan perikatan ni dia macam seolah-olah mereka di atas dan mereka campak saja dengan pihak negeri. Ingat tak awal dulu waktu mesyuarat berkenaan dengan COVID, ada beberapa negeri pembangkang yang tidak masuk sekali dalam mesyuarat. Itu saja petunjuk yang menunjukkan sikap perikatan ni daripada awal. Jadi dari situ kita dah boleh tengok. Kemudian kedua, masalah komunikasi antara menteri, antara satu menteri dengan menteri yang lain. Kemudian ketiga, keputusan yang tergesa-gesa. Tiba-tiba Datuk Seri Azmin Ali kata, oh kita akan buka ekonomi pada 28 April. Semua boleh full force. Kilang-kilang full force dan sebagainya. Kemudian hari ni ke 2 hari lepas bagi tahu, oh kerajaan nak tetapkan majikan untuk tanggung kos COVID test. Jadi saya fikir mereka cacat marbah dari segi maklumat yang komunikasi yang mereka gunakan. Yang paling saya terkejut adalah bila menteri-menteri sendiri yang mengatakan bahawa kita sudah rugi 2.4 bilion, jadi kita kena buka sekarang. Saya rasa waktu mereka buat PKP pada 18 Mac, adakah mereka tidak foresee perkara ini? Apa yang anda buat dalam tempoh sebulan? Dan sekarang ini je nak buka, ibarat kalau kita buka 4 Mei ni, ibarat kalau kita buka 4 Mei ni kita boleh dapat balik 24 juta. Saya rasa kan tidak. Kan? Sekarang ni kita kena tanya kepada mereka yang nak sangat buka pada 4 Mei ni, kita dah dapat 2.4 bilion tu balik. Yang katanya hilang tu. Saya kata sebab itu kesihatan ekonomi penting. Saya tak katakan kita tak perlu buka. Memang boleh buka. Isunya di sini ialah pelaksanaan. Kata saya pada awal tadi saya kata saya tak berpuas hati dan juga bukan saya, malah Najib Razak sendiri tak puas hati. Dan nampak seolah-olah berlaku tergesa-gesa. Dan ini yang menyebabkan saya rasa masalah di antara kerajaan perikatan tu sendiri dengan kita ni di peringkat negeri. Kuasa kita limited. Dan saya sebenarnya agak tak setuju kalau sekiranya negeri buat haluan sendiri sebab kita perlu menghormati federalism.
Ya, Macam mana pun mereka memegang kuasa pusat dan kita kena ikut. Tetapi setengah-setengah negeri agak bijak untuk ubah suai dan akhirnya kita ikut, tetapi sebenarnya itu satu tamparan hebat lah kepada kerajaan perikatan. Jadi itu antara komen saya berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh moderator tadi lah. Baik. Najib, antara argumen yang diberikan oleh Kementerian MITI ni, dia kata kita tak boleh berlaku zalim kepada kawasan-kawasan ataupun kepada daerah negeri yang memang dia dah dalam zon hijau. This is ini consideration dia ambil berdasarkan kepada KKM mengatakan bahawa negeri dan PKPD ataupun kawasan yang merah itu dah kecil dah di lokaliti tertentu. Jadi kalau dia ambil pandangan itu, adakah sebenarnya tindakan dia membuka itu sebenarnya tepat dan memberikan tidak akan mendatangkan apa-apa masalah dari sudut menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat, cuma kena dia kata perlu kepada SOP yang betul-betul komprehensif and terkawal itu. Kalau pandangan saudara sendiri, zon hijau wajar untuk ekonomi dibuka? Okey, saya tanya dulu. Okey. Saya boleh komen. Okey. Macam ni, kita berbincang daripada awal tadi, kita sebut mengenai SOP. SOP ni adalah perkataan yang saya rasa antara yang paling popular sekarang lah musim COVID ini. Tapi sedar atau tidak, rakyat sebenarnya tak faham apa yang mereka maksudkan dengan SOP yang sebenar. Adakah SOP itu cuma keluar pakai mask muka ataupun sanitize tangan ataupun jarak 1 meter, ini yang diulang-ulang di TV dan sebagainya? Adakah ini SOP yang sebenar? Ataupun SOP yang baru adalah seperti yang sahabat moderator kita, sahabat panel kita sebut tadi, bahawa company yang mohon untuk buka ekonomi ni, dia perlu buat test swab COVID kepada pekerja-pekerjanya, terutamanya yang bukan warga negara Malaysia, tetapi pekerja-pekerja yang kerajaan tidak ada SOP begitu. Adakah SOP ni terpakai kepada sesuatu pihak saja? Okey, berbalik kepada zon hijau, zon merah ini. COVID ini, dia sifat dia bukanlah maksudnya zon hijau itu dia ada satu pelindung keliling dia tu yang bersifat seperti gelombang dan sebagainya. Tidak ada. Maksudnya sesiapa pun daripada zon merah yang pergi ke mana-mana zon hijau itu boleh bertukar color kuning atau merah. Itu yang kita maksudkan. Kontradik tadi arahan dan juga apa yang berlaku itu kontra. Contohnya dia kata kita nak kekalkan zon hijau macam Kedah sekarang ni. Saya percaya di semua parlimen dan kawasan di Kedah itu kita dah hijau, kalau saya tak silap lah. Adakah kita nak anak-anak yang belajar daripada KL, Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang lah kita kata, yang mana banyak lagi kawasan-kawasan yang zon merah ini ataupun yang boleh dapat lah COVID ini di mana-mana tempat persinggahan mereka, balik bawa kepada zon hijau ni? Itu yang kita maksudkan. Dan juga dari satu sudut, kalau kita kata inilah cara yang terbaik untuk kita kembalikan semula ekonomi kita, kenapa kita tidak buat daripada PKP yang kedua hari tu? Which is waktu itu pun kalau kita tengok kesan dia 14 hari kemudian, kita dah 14 hari kes bawah 100. Dah 14 hari kes bawah 100. Sebenarnya waktu itu dah boleh buat kalau itulah cara terbaik untuk ekonomi. Tapi kenapa 4 Mei yang kita umum awal tu, 12 Mei kita dah nak habiskan yang keempat dan kelima dan sebagainya lah. Jadi maksud saya adalah kita kena kekalkan zon hijau itu dalam keadaan zon hijau itu tidak menjadi merah kerana dari luar datang. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun kita kata nak buka ekonomi, sebenarnya kita kena tengok siapa yang paling terjejas. Kalau saya tengok arahan-arahan yang dibagi ni bukannya nak mengembalikan ekonomi rakyat umpamanya, ini sebenarnya nak mengekalkan keuntungan gergasi-gergasi company-company besar. Itu yang saya nampak lah. Okey Farhan, kalau ikutkan berkait dengan zon hijau ni, dan ada juga dia kata nanti apa nama company-company ni, kalau dia tak boleh nak teruskan, dia lari pergi negara lain, nanti habislah kita tak ada pelabur ataupun tak ada yang nak stay dengan Malaysia. Sebab negara-negara lain pun sebenarnya banyak sekarang tengah PKP pun. Nak lari mana kan? Pergi planet lah kot. Tapi cuma saya rasa kalau argument, sebab saya pun tengok tadi
yang Menteri-Menteri bercakap, dia kata kita ada green zone dan sebagainya. Kalau betul nak ikut, kita patut buka green zone dulu. Ingat tak kisah pakcik yang jual tembikar tu? Kat mana? Betul. Tu kat mana? Boleh kan? Yes. Boleh. Boleh kan? Yang banyak terjejas sekarang ni bukan gergasi besar. Orang yang SME yang jual tepi jalan. Kalau betul nak buka, jaga ekonomi rakyat, perlis buka dulu. Kan? Bagi negeri-negeri yang green zone buka dulu. So mereka boleh menjaja. Tetapi dengan SOP yang utama lah. Tapi mereka tahu kalau buka Perlis, buka di Kelantan dan sebagainya, ataupun di Perak green zone, di situ macam apa Saudara Najib cakap lah, itu bukan kapitalis besar kan. jadi yang nak dijaga tu ialah di Kuala Lumpur dan di Selangor. Sebab itu bila Selangor ubah suai kan, especially sektor pembuatan kena minta izin PBT dan sebagainya, kenapa nampak nada marah kan, nada marah, nada ugut. Jadi saya rasa janganlah you menteri, jangan ugut-ugut kan. Bincanglah baik-baik, duduk kat belakang bincang, jumpa menteri besar, bukan tak kenal. Tapi kita kena faham kan, perkara ni kita nampak dari riak muka, riak media statement. Jadi kalau betul nak buka secara berfasa, buat betul-betul. Tapi cara dia cakap tadi nampak lain lah. Saya tak setuju lah. Okey, ada kemungkinan lah itu. Tapi kita tak boleh nak predict, kita tak boleh baca hati orang. Tapi nak tafsir tu mungkin boleh. Adi, saya nak beritahu. Tadi banyak bila kita tengok bila dibuka tu, yang ramai yang beratur adalah di kedai-kedai pajak gadai. Dan ada macam-macam kan. Ada juga yang pergi buat interview, kenapa kata kami tak ada cash ni, BPN pun tak masuk dan sebagainya. Nampak macam seolah-olah kecairan pelarasan ekonomi tu tak sampai lagi ke bawah. Dan Anwar Ibrahim hari ni pun keluarkan statement, ini kenyataan angkuh takbur daripada seorang menteri untuk ni sepatutnya diutamakan kepada ni. Sebenarnya kalau dah dibuka ni pun, adakah rakyat di bawah ni boleh survive ataupun boleh capai seperti apa yang diidamkan oleh difikirkan oleh kerajaan? Sebab dia macam seolah-olah sebenarnya macam tadi disebut, bukan kepada yang di bawah ni tapi yang besar-besar ni. Kenapa isu di sini? Dia pertama sekali, kalau saya baca komen-komen kat dalam kita punya live ni, ini semua salah DAP. Dia biasa kan. Ni semua salah DAP kan. Orang BPN tak masuk pun salah DAP. Okay, on the serious note kita kata, so betul kita kata kalau kita ni kita ambil contoh Jerman tadi YB Said Ledang Ibrahim beritahu saya. Jerman antara mereka yang dah buka ekonomi, dan Penang hari tu pun dah bagi a very good solution untuk dipanggil exit daripada COVID ni. Dia sebenarnya kalau kita betul-betul nak buka secara berkala, pertama sekali we must give at least 2 weeks kepada industri ni to be ready with the SOP, clear SOP. Betul yang saudara kata tadi, SOP-nya apa? Oh, setiap kilang kena check pekerja-pekerja dia. Matilah kilang tu. Daripada dia punya kos dia rendah, sekarang ni dia pula nak kena keluar duit. Okey, itu pertama. Kedua, kita kata kita kena let go. Kalau Jerman buat, dia buka kepada high impact kepada ekonomi punya industri dahulu. High impact kepada ekonomi. Di samping yang essential makanan dan juga perubatan itu lain. Tetapi yang memberi high impact kepada ekonomi, tetapi dia melihat apakah high impact yang tidak perlu kepada penglibatan orang yang terlalu ramai. For example, dia ada satu kilang high impact kepada ekonomi, tapi kilang tu almost fully automated. Jadi interaksi manusia di dalam kilang tu kurang. Saya bagi satu contoh kilang dekat Selangor ada satu kilang kat Selangor. Saya tak nak sebut nama kilang tu, which is a very high international punya kilang, dan saya pernah pergi kilang tu. Saya masuk kilang dia, saya tak jumpa orang. Kan? Majority dia punya proses tu adalah robotik. Saya jumpa orang pada peringkat masa dia nak packing dan hantar ke dalam lori saja. Yang ada pun orang tu dia punya engineer dan juga technician yang nak tengok mesin tu berjalan atau tidak. Majority memang tak ada manusia. So these are the things yang kita kalau betul nak buka ekonomi. Lepas tu dalam masa yang sama, impact soalan tadi kita kata, adakah ini memberi impact kepada rakyat-rakyat yang kecil ni? Memberi impact kepada rakyat yang kecil-kecil ni? Saya kata, saya tak tahu di Selangor ada ke tidak. Boleh ke orang di Selangor menjual dekat Bazar Ramadan? Tak boleh lagi kan, betul tak? Selangor masih tak boleh kan? Kalau berjual dekat depan rumah boleh tak? So far ada yang buat lah. Ada yang buat, tapi boleh ke tidak? Bayrat tak boleh. Kalau dibuat Bayrat tak boleh kan? Jadi saya confused sebab ramai jentera-jentera saya, kawan-kawan saya,
mereka berniaga tepi jalan, jual goreng pisang sebagainya. Tapi dia kata tak boleh nak berniaga. Macam mana dia kata buka untuk ekonomi rakyat, sedangkan kami yang berniaga kecil ni tak boleh nak berniaga. Hari ni kawan saya baru bagi sedekah kepada penjual cucur pisang yang dia tak boleh nak berniaga. Sebab dia kata dia tak boleh berniaga, modal pun dah habis dia kata. Jadi macam mana dia nak start balik ekonomi? Dan dia tak dapat BPN, bantuan Sarawak semua yang tak dapat sebab dia ada syarikat. Ini satu lagi. Dia ada SSM. So dia tak dapat bantuan tu. Masalah polisi ni. Masalah polisi pula. Jadi benda macam tu yang tak clear, yang kita kata nak membantu rakyat, membantu golongan-golongan kecil, tapi hakikatnya yang kita nampak bukan golongan kecil, tapi golongan-golongan kapitalis yang dah untung billion of dollars dah. Tu yang saya nampak. Okey, Iswadi, ada satu dari pandangan dia kata, saya nampak MITI sedang tertekan. Dia tak dapat gambaran industri mana yang penting. Pengetahuan menteri tentang indeks pemusatan bagi sesuatu industri, MITI memang tidak mengimbangi masalah kesihatan dan ekonomi. Ini daripada Muhammad Ali Abdullah. Dia kata begitulah. Pandangan Iswadi macam mana? Saya nampak macam ni, kenapa MITI je yang sekarang terlibat? MITI ni apa? Kan kita seolah-olah kita MITI tu je lah satu-satunya industri yang ada. Super ministry. Dia kenapa kita sebelum ni kita tak tahu pun MITI tu wujud. Saya tahulah MITI tu wujud kan. Maksudnya daripada segi MITI tu function dia, kita tahu MITI ni international trade. Kalau kita nak export import itu MITI. Tapi tiba-tiba yang melibatkan Makcik Kiah nak buka nasi goreng tepi jalan pun nak kena MITI juga. Yang Grab nak kena hantar makanan, food pandan hantar makanan pun MITI juga. Jadi MITI ni apa sebenarnya? Itu saya kata. Dia dan 2 hari lepas ke semalam dia kata, sekarang ni kita tak bagi menteri-menteri keluar kenyataan. Saya selalu cakap macam ni, korang tak ada WhatsApp group ke? Untuk bincang benda ni. Kan tiba-tiba Azmin je. Dia Azmin, Muhyiddin dengan Ismail Sabri. Dia orang 3 je dalam WhatsApp group tu. Yang lain semua kena tendang. Seolah-olah macam tu. Mana pergi 72 orang menteri yang lain ni? Kan? Ni semangat ni. Baik. Najib. Ada yang buat perbandingan begini. Hokkaido dan Taiwan. So kita kena ambil bagaimana Taiwan mengambil langkah pendekatan yang diambil. Dia utamakan SOP, jaga sungguh-sungguh, jadi rakyatnya jaga, ekonomi boleh bergerak seperti biasa. Berbanding Hokkaido, kerana dia katakan bahawa Malaysia telah mengambil 6 langkah yang digariskan oleh WHO. Jadi kita dah penuhi ke 6-6-nya dan kita boleh buka ekonomi ini. Adakah kita ni boleh jadi Taiwan pada pandangan Najib? Okey, sebenarnya Malaysia ni tidaklah teruk mana. Kita pernah berada kedudukan paling teruk yang saya tempat cek lah minggu-minggu awal PKP itu, kedudukan ke-14 dunia, paling teruk lah waktu itu. Sekarang ni kita dalam kedudukan ke-51 dunia, which is tidaklah begitu teruk sangat rakyat Malaysia ni dalam orang kata mengikut arahan PKP dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok contohnya, saya tak suka tengok Taiwan lah sebab saya tak memperincikan Taiwan ini. Cuma orang sebut dia sekat semua orang lah. Saya lebih suka tengok Vietnam, sehingga bacaan terakhir saya terhadap Vietnam 2-3 hari lepas masih mengekalkan tiada kematian kalau tidak silap saya, dan kes pun sangat rendah. Apa yang mereka buat adalah mereka ambush betul-betul siapa yang mereka rasa ada potensi yang besar untuk membawa COVID ini ke negara mereka, dan mereka buat saringan awal. Dan sebenarnya inilah apa yang Dr. Zul cadangkan awal-awal dulu, bahawa kita ambush dulu siapa yang kita rasa memang boleh menjadi potensi yang sangat besar. Tapi kita waktu itu mungkin adalah tempoh-tempoh tanpa kerajaan kan, Perdana Menteri letak jawatan dan sebagainya. Mungkin kita terhilaf bab ini. Tapi saya rasa kita dalam keadaan sekarang ini, saya lebih risau kita mendekati Hokkaido itu, Japan itu yang telah buka dia punya lockdown itu lebih awal. Sebenarnya lockdown di Jepun lagi ringan daripada kita. Dia masih boleh keluar dan sebagainya. Tak ada undang-undang yang akan kena 1000 dan sebagainya di Jepun. Tapi bila dia longgarkan itu lebih awal, jadi rakyat dia rasa benda ni tak ada apa yang berlaku. Akhirnya dia mendapat kesan juga daripada pekerja-pekerja luar dia yang masuk ke dalam Jepun itu dan menjangkiti rakyat, sehingga akhirnya apa yang berlaku sekarang lah. Begitu juga Singapura. Kalau kita tengok rakyat Singapura sendiri, dia bawah daripada 1000 yang kena tu. Tapi Singapura dah 18,000 sakit COVID di seluruh Singapura sekarang. Jadi saya rasa tindakan ini agak terburu-buru. Kita tak ada soft landing. Kita terkejut-terkejut. Rakyat Malaysia ni dia cepat panik. Bila dia cepat panik, semua benda adalah reaction. Dia akan buat reaction.
reaction terhadap panik itu. Apa kita nak buat ni? Itu PKP 18 Mac. Kita reaction habis semua beras kita beli. Sebenarnya kita bukan tak boleh beli beras pun kan. Kalau kita tak tahu SOP, kita takut macam darurat dan sebagainya. Jadi saya rasa kita mendekati Jepun dan sebagainya lah berbanding kita mendekati Taiwan ataupun Vietnam. Itu yang kita bimbang. Kerana ada beberapa negara yang dah buka, dia menyesal. Kemudian kita nak kena ulang balik, start pada satu balik kan. Okey, kepada Farhan. Tapi dalam kebimbangan, hari ni kerajaan buka lagi sikit. Hari ni pergerakan antar daerah unlimited, tak ada had masa. Yes. Jadi dia seolah-olah macam okay, we know, kami tahu apa yang kami buat. Kamu di bawah ikut je. Okey. Apa yang jangkaan yang boleh apa sebenarnya bermain sebenarnya. Walaupun banyak yang kata nanti kita risau, jangan buat tergesa-gesa, negeri ada yang tak setuju, tapi dia masih mengatakan bahawa ekonomi perlu dibuka, pergerakan perlu dibuka sekarang, transport kena tak boleh lagi limit masa. Dan yang paling kesian lah frontliners, kerana ada abang-abang polis semua pun dah pening nak kena tahan ke tak kena tahan ke. Kan PBT pun pening. So Farhan sendiri tengok keadaan ini. Macam mana kita nak susun balik tu, kita nak structurekan balik, atau sebenarnya okey lah, tunggu je lah apa nak jadi. Silakan Farhan. Ya, dia sampai satu tahap kita pun tak tahu direction kerajaan, sebab kelonggaran demi kelonggaran dibuat pada masa tempoh PKP fasa kelima kan sekarang. Dia tengah buat fasa keempat, kemudian gazet yang terbaru pula diubah pada masa fasa tersebut. Itu dah nampak kecelaruan. Okey? Sepatutnya 12 Mei daripada 28 April hingga 12 Mei lah kan, tapi mereka ubah gazet tu daripada 4 Mei sehingga 12 Mei. Dan ke sekarang ni kita tengok dah boleh naik 4 orang satu kereta, betul? Betul. Kemudian dah boleh juga tak ada curfew malam. Kemudian tak ada roadblock dan sebagainya. Saya nampak lepas 12 Mei mungkin mereka akan bebaskan lagi banyak. Okay? Dan mungkin kita boleh beraya kan, mungkin ramai suka kan. Tapi itu dari segi keseronokan kita sendiri, tapi dari segi sama ada COVID ni boleh kita kawal ataupun tidak, saya agak bimbang kerana kita masih terlalu awal untuk buat perkara tersebut. Saya rasa rentas negeri patut dihalang, perkara-perkara untuk riadah perlu dihalang juga, dan ketiga paling penting adalah kita lihat perlu ada curfew lah. Sebagai contoh, kedai tutup pukul 10 saja ataupun pukul 9, dan kemudian lepas tu jangan bagi orang keluar tidak tentu hala. Sekarang ini semua orang boleh keluar. Bila semua orang boleh keluar, di situlah gejala-gejala yang kita tak nak berlakunya tiada penjarakan sosial dan sebagainya. Tapi saya tak pasti direction kerajaan hari ini, mungkin lepas 12 Mei kita akan bebas sepenuhnya kan. Mungkin ini direction yang mereka jangka, dan tapi saya tak nampak mereka cuba yakinkan rakyat kita lah, sebab kalau kita baca dekat Twitter, dekat Facebook, ramai yang risau, ramai yang anggap macam akan ada second wave, which saya sebenarnya tak nak mendoakan perkara tersebut. Kita tak nak ada second wave kan, sebab ramai yang risau. Saya takut kata-kata tu jadi doa pula kan. Jadi kita perlu serius lah, dan kerajaan perlu yakin kan kita bahawa lepas 13 Mei everything is okay. Saya tak nampak kerajaan yakinkan benda tu lah. Okay, baik. Saya nak balik pada Iswadi, tapi ini mungkin soalan yang mungkin ada kait sikit lah dengan ni. Kalau kita lihat ada negeri-negeri yang memang tak bersetuju, banyaklah benda yang kadang-kadang bukan negeri saja, pemimpin-pemimpin utama yang masuk dalam kerajaan ataupun pembangkang yang tak setuju dengan apa yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan semua ni. Dalam tempoh masa yang ada ni, dalam sehinggalah kepada mungkin selepas COVID pun, dengan keadaan yang macam ini, apa sebenarnya yang boleh kita jangkakan pentadbiran negara? Bila dibuat dasar di peringkat federal, negeri tak boleh nak follow, negeri kata ini membahayakan, and then tak tahulah apa-apa lagi yang selepas ini kan. Jadi keadaan ini sebenarnya agak stres bagi setengah pihak melihat bahawa dia tak cantik. Pada Iswadi sendiri, kalau berterusan apa berlaku agaknya nah? Okey. Tadi saya dengar pengurusi MIR dia buat satu video lah, dia buat penerangan tentang keadaan ekonomi. Tan Sri, kalau saya sebut nama dia lah, Tan Sri Dr. Kamal Saleh, dia kata bahawa jangkaan MIR dalam masa 5 tahun kita akan membawa lebih kurang 300 bilion USD worth of investment from foreign investment. Itu kita jangkakan bila ekonomi sudah pulih dalam for the next 5 years. Kemudian dia kata disebabkan oleh itu, dia kata daripada segi ekonomi kita akan recover, don't worry. Whether
Whether like it or not, dalam masa keadaan itu kita boleh recover. But 300 billion USD worth itu datang daripada foreign investment. Foreign investment ni, kita pun tahu, the thumb rules dalam foreign investment, dia mesti ada keyakinan pelabur ni mesti ada daripada salah satunya kestabilan politik. Bila ada dalam kestabilan politik, baru kita boleh jangkakan 300 bilion itu datang dalam keadaan tersebut. Saya bagi contoh paling jelas masa pemerintahan Pakatan Harapan hari itu, bond samurai dibagi kepada kita dengan kadar interest 0.65% berbanding dengan 6% 1MDB punya bond. So you see the difference. Kenapa Jepun sanggup bagi macam tu? Because they yakin dengan kepimpinan Tun Mahathir dan Pakatan Harapan pada waktu itu. Now, menjawab soal pengurusi tadi, kalau kita tengok, kalau keadaan ini berterusan, negeri asyik menyalah federal membuat keputusan yang yang tidak tentu hala dan cacah merba. Dan keputusan seseorang itu diuji pada masa krisis. Kalau keadaan tak krisis, dia buat keputusan, itu bukan ujian. Kalau negara kita maju dan sebagainya, kita letaklah apa sekalipun, benda tu kita tak akan nampak impak negatif dia. Tetapi dalam keadaan ujian inilah kita dapat menguji sama ada pertama kementerian itu berkomunikasi dengan baik, kedua adakah kementerian itu efisien dan efektif dalam melaksanakan dia punya dasar dan juga perancangan dia. Ketiga, kita dapat melihat kreativiti menteri-menteri dan juga kabinet tersebut merancang perjalanan dalam menghadapi kekawatan. Kalau kita tengok zaman Pakatan Harapan, tadi Saudara Najib sebutkan, apa plan Dr. Zul berkenaan dengan benda ini, dan dia kata kita nak kena ambush. Benda tu dah ada. Sebagai seorang pakar dalam bidang dia, saya tak ingat, microbiology or something like that, dia tahu bahawa keadaannya itu kita kena buat macam ni. Macam mana dia boleh datang dengan perkara tersebut? Saya percaya dia ada think tank dia ada dia punya orang yang apa orang kata yang merancang benda itu sehingga beliau boleh menyatakan sedemikian. Kerajaan sekarang ni saya tak sure think tank dia, bukan saya kata tak ada, tapi saya risau think tank dia tu kosong dalam tu. Itu je. Sedang buat perkara lain. Okey. Ismail dah sebut tentang kestabilan politik. So saya dalam tempoh 20 minit yang terakhir ni kita nak fokus sikit bagaimana kita nak adakan ataupun nak wujudkan kestabilan politik tu. Johor. Saya harap semua panel akan berlapang dada, walaupun ada yang setuju tak bersetuju, itu kita dalam politik ke depan, politik baru, kematangan kena ada di kalangan kita. Johor misalnya, sekarang ini dikatakan tidak begitu stabil keadaan. UMNO dan Bersatu itu bergolak, dan kenyataan itu menampakkan seperti sesuatu yang tidak ada, ketidaktentuan itu ada. Betul. So, bagaimana Johor boleh kembali kepada kestabilan pada pandangan Najib? Okey, bila kita cerita mengenai kestabilan politik ni, kita tak dapat lagi pelabur-pelabur ni, terutamanya daripada negara-negara yang memang dah sedia melabur di Johor seperti Singapura kan. Mereka melihat polisi itu mesti firm. Polisi tidak boleh berubah-ubah kerana dia akan mengambil kira banyak faktor kos dan sebagainya. Pelabur akan rasa tertekan ataupun berhati-hati untuk datang kalau polisi itu sentiasa berubah-ubah. Dalam erti kata lain, politik itu sendiri tidak stabil kerana yang membuat polisi di suatu peringkat itu adalah orang pentadbir politik, lantikan politik itu. Jadi macam di Johor, kita tak dapat nak lari bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat rapuh dalam erti kata kita tak ada satu parti pun yang ada majoriti yang sangat besar. UMNO ada 14, DAP ada 14, PPBM 11, Amanah 9, PKR ada 5. Tapi MIC 1, 2, MCA ada 1, MCA tak ada. PAS ada 1. Jadi maksudnya ikatan ini sangat rapuh, dan dalam keadaan begini mereka tak dapat nak buat satu polisi yang sangat jelas untuk direction Johor, sedangkan Johor ada projek yang dah diwarta itu saya rasa lebih daripada 40 bilion tahun ini. Contohnya di Pengerang yang hari tu ada sikit isu terbakar sebagainya. Dialog Group dah mula kat situ, Petronas dah mula kat situ. Kat situ saja saya kira pendapatan kepada Kajian Negeri Johor tak
tak lari daripada 20 bilion seperti yang saya pernah baca dalam minit mesyuarat kerajaan negeri lah, di pejabat lah. Begitu juga dengan Forest City, kita ada Iskandar Puteri, kita ada beberapa projek mega yang nilai ni billions dan dia sedang berlangsung. Tetapi dia boleh jadi pelabur tarik diri, contohnya macam Pengerang 2 kali pelabur daripada Taiwan dan China tarik diri. Ini boleh berlaku kerana polisi itu tidak stabil. Jadi menjawab soalan moderator, saya rasa kita kena selesaikan dulu isu kerajaan yang firm ini. Jadi mungkin saya boleh bagi maklumat awam lah, ini dah surat dah keluar dan sebagainya. Kita akan ada sidang DUN pada 14 Mei. Berapa hari? 14 Mei ni. Kita tak dapat nak jangkakan tepat lagi. Takkan sehari juga. Mungkin juga. Mungkin Oi, juga. 2 jam lah. Tengah hari. Janganlah. Cuma yang kita boleh beritahu di Johor lah, apa pun yang berlaku di federal, Johor tak bersedia menjadi negeri pembangkang. Itu saya boleh kata. Okey, baik. Federal, kita tak sedia jadi pembangkang. Kita berada dalam krisis, terutamanya bila melibatkan kerajaan untuk mendapatkan kestabilan dan juga kerajaan yang firm disebut oleh Sir Najib tadi. Farhan, Liu Chintong mengatakan bahawa kita perlu bersedia untuk menjadi government in waiting, PH plus PPBM. Dan di satu pihak mengatakan bahawa PPBM tidak mempunyai direction yang boleh kita yakini dia boleh bersama. Pandangan Farhan sendiri sebagai orang yang berada di Selangor melihat PPBM yang bersama dalam bukan bersamalah, pernah bersama, saya ingat dalam ni macam mana? Adakah ia logik ataupun adakah ia ada satu pendekatan yang baik atas saranan Liu Chintong itu? Komen saya rasa kita ingatlah saat-saat manis kita menang dulu. Saat-saat manis bersama kan. Sebab dengan PPPM ni banyak saat-saat manis kan. Cuma PPPM dengan UMNO ni banyak saat-saat yang tak manis. Jadi berbalik kepada pimpinan lah kan. Kalau kita di belah kita sentiasa berlapang dada, kita terbuka. Dulu pun kita pernah menerima Tun Dr. Mahathir. Jadi setakat untuk terima PPBM balik untuk membentuk kerajaan, saya tidak nampak apa-apa masalah. Sebab kita memang pernah bekerja selama 22 bulan. Yang nakalnya pun ada berapa orang lah kan, tapi quite majority lah nakalnya. Tapi bergantung kepada direction parti PPBM selepas ni kan. Sebab kalau sekiranya ada camp yang menyokong PH menang, jadi kembalilah PPBM kepada PH lah, tapi mungkin PH plus PPBM warisan dan sebagainya. Dan itu komen saya lah, sebab in politics ni dia terlalu dynamic sampai satu tahap saya pun tak nak ambil pendekatan saya tolak PPBM 100% kan. Sebab ada ahli parlimen, orang-orang PPBM yang sampai sekarang baik dengan kita ni, dia akan umbi ni, kita baik ni kan. Baik dengan kita, sokong dengan kita, memang marah betul pun ada kan. Jadi biar dia selesaikan dalaman parti tu. Jadi kita tengoklah outcome dia nanti. Maknanya belum ada apa-apa ketetapan. Okey, sorry Swadi. Sebelum ini saya pernah bertanya, kalaulah rakyat ini dia nakkan perubahan, dia nak bagi pada PH, dia tak berapa yakin dengan PH, tapi Sazuli kata kalau tak yakin besok buat pilihan raya, kita tengok boleh menang tak boleh menang kan. Tapi bila kita lihat balik kepada dari sudut kesesuaian dan juga keadaan semasa, misalnya bila dia dicetuskan oleh timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub mengatakan bahawa dia terbuka untuk menerima PPBM, kemudian disambut oleh Sir AMK mengatakan bahawa itu tidak bermaruah. Dan saya ingat Suhadi sendiri firm bahawa PPBM ini tidak ada apa kekuatan melainkan Tun Dr. Mahathir. Tapi Anwar is Anwar, jiwa besarnya itu terlalu besar. Saya pun tak tahu. Pendapatnya hari ini mengatakan bersatu, PH boleh terima bersatu dengan syarat, dia katalah dengan syarat. So dia tak detailkan syarat. So sekarang ni kita tidak ada satu kata hitam atau putih. Pandangannya sekarang dalam keadaan sekarang ini, walaupun kita cuba mengelak, tapi perkara ini perlu dibincangkan kerana kita nak capai kepada kestabilan politik. Katakanlah sidang parlimen lepas ini mungkin betul kita boleh ambil alih kerajaan semula, katakan. Adakah perkara ini sesuatu yang positif untuk negara? Okey. Kalau kita bercakap tentang kestabilan politik kan, kalau as engineer ataupun siapa-siapa lah kan, kalau kita nampak satu perkara tu, kalau kita tengok dia tampak tak stable, kita kena cari punca apa sebab dia tak stable.
Kan kalau kita ada satu mesin, kita nampak ada satu masalah dengan mesin, kita kena punca apa masalah mesin ni. Nah, kalau kita rungkaikan balik, kita kumpulkan balik, ketidakstabilan ini berpunca daripada satu parti bernama Bersatu. Satu parti yang bernama Bersatu yang kita tak nampak dia, saya clear dia dulu. Saya tak ada masalah. Masa dalam live pun saya kata, kalau kita warisan campur Bersatu, campur PH, kita bentuk kerajaan, I don't have any problem with that. Politik is about art of possibilities. Apa-apa je boleh berlaku. Dan kalau dia membentuk kerajaan, maka terbentuklah kerajaan pada masa itu. Namun begitu, kalau sekiranya nak bawa Bersatu itu masuk ke dalam PH, kemudian Bersatu tu pula menentukan hala tuju PH, sehingga kan kepada warna logo pun dia nak kena beritahu warna apa, siapa nak jadi menteri pun dia kena tentukan, itu saya ada masalah. Sebab kita dah menghadapi situasi itu. Walaupun dengan perjanjian yang kita dah tulis dengan 10 juta yang kita letakkan sebagai kita punya orang kata apa, safeguard kita pun, mereka tetap boleh langgar. Jadi saya tak nampak keadaan kestabilan itu boleh berlaku selagi mana ahli-ahli yang berada di dalam komponen kita ni adalah ahli-ahli yang kita rasa dia masih boleh dijual beli. Harga dia punya nilai kerusi dia tu masih boleh dirunding dengan projek jawatan JLC dan juga jawatan menteri. Itu saya ada masalah. Sebab itu saya kata betul, tak kisahlah sama ada daripada PKR ke, daripada Amanah ke, daripada DAP ke, terlalu utama sekali daripada Bersatu. Kalau masih ada orang-orang seperti ini, itu yang akan menjadi negara kita dan juga politik kita tidak stabil. Jadi that is why saya melihat, saya lebih agak tertutup daripada segi bawa Bersatu dalam Pakatan Harapan dalam menghadapi PRU 15. Tetapi daripada aspek membawa dia, contohnya menghadapi katakanlah ada pertukaran parlimen, pertukaran federal ataupun negeri, saya tak ada isu perkara tersebut. Cuma pesanan saya adalah kita sekarang menghadapi dua malapetaka, iaitu COVID dan juga kejatuhan ekonomi. Persoalan saya, sediakah kita nak take over keadaan negara sekarang ini yang begitu teruk? Nak bela kita sebagai pembangkang ni senang tau. Nak bela kita sebagai kerajaan tak senang. Bukan senang. Pegawai polis kena langgar hari tu pun DAP salah. Apa kena mengena? Hari ni pegawai polis kena langgar, MCA kata naiklah Grab, tak ada siapa pun bising. Jadi itu benda tu apa payah. Jadi kalau kita menang esok katalah tukar kerajaan, saya berhentilah buat live. Jangan dulu. Susah nak bela bang. Sebenarnya panjang lagi perjalanannya ni, kerana kita ada beberapa lagi siri. Maksudnya dalam politik ni ada beberapa lagi yang akan mungkin berlaku yang kita mungkin tak jangka-jangka. Mana tahu besok-besok tiba-tiba Tun Mahathir kata saya beri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Saya okey, kepada saudara Najib. Kalau kita lihat dalam keadaan hari ni, saya nak ambil balik lah kalau di Johor tu. Kerana di Johor tu nampak macam terlalu begitu agak bahaya juga. Dan adakah kenyataan Saloni Ayub itu menampakkan bahawa ada kemungkinan pertukaran boleh berlaku di Johor kalau di federal juga mempunyai mood yang sama? Saya kira soalan ini dia sangat jelas di Johor. Siapa pun dekat Johor, kita boleh nampak bahawa kerajaan yang rapuh ini bila-bila masa boleh bertukar. Pertama kerana mereka sesama mereka sendiri pun di peringkat bawah ini sedang bergaduh, terutamanya dalam isu ahli majlis, dalam isu jawatan-jawatan di peringkat ranting ke bawah. Ini menjadi percakaran dari bawah bawa ke atas, dari atas bawa ke bawah. Tak dapat nak dielakkan lagi. Pertama kerana kita melihat Bersatu tu dia hilang tampuk kuasa yang paling besar, pemutus, iaitu Menteri Besar. Jadi bila Menteri Besar itu berpindah parti, berarti parti yang mendapat Menteri Besar itu dia akan rule Johor itu dari A to Z. Itu Johor. Terutamanya dari sudut penjawatan politik, JLC dan sebagainya, itu suara Menteri Besar. Kebiasaannya begitu. Jadi bila keadaannya begini, kita sebagai orang politik ini bukanlah kita ambil kesempatan, tapi kita didatangi dan kita sambut. Itulah yang apa yang berlaku terhadap kenyataan daripada Timbalan Presiden. Dan kenyataan Timbalan Presiden ini bukanlah tiba-tiba dia muncul. Dia adalah rentetan cerita banyak berita-berita yang dah keluar. Kalau kita semua boleh buka Johor Kini umpamanya, ada rentetan perbalahan antara Salihan Badri, kemudian Nur Jazlan, Cabar Bubar dan sebagainya. Ini adalah rentetan.
Jadi saya kira Johor ini kalau federal esok berubah, hari ni Johor dah berubah. Begitu dia. Okay. Dia follow daripada atas lah. Dia follow daripada. Okey, baik. Farhan, saya lihat dalam keadaan yang berlaku ini DAP masih selamat lah. Maksudnya dia punya seat dia tak ada siapa nak gugat. MCA tetap MCA, lawan dengan DAP tak ada masalah. For the Malays voters, DAP selalunya menjadi penghalang. Saya dah banyak kali tanya kepada panel-panel DAP ni. Apa sebenarnya yang perlu DAP ni buat lagi? Apa lagi yang perlu DAP buat supaya orang Melayu ni boleh trust pada DAP yang you all ni bukan chauvinis, bukan seperti yang ditomahkan oleh macam-macam dan juga orang-orang di luar tu. Ni bagi peluang promote DAP dekat page Amanah. Tak ada boleh. Tak dia sebenarnya berbalik, bukan apa yang DAP kena buat kepada orang Melayu, tapi sebenarnya ialah keterbukaan orang Melayu sendiri untuk masuk DAP. Sebab to be frank memang kekurangan ataupun tidak banyak ahli-ahli Melayu yang terlibat secara langsung. Yang banyak terlibat sebagai sukarela tetapi tidak terlibat secara langsung dalam politik itu agak kurang. Jadi bila penglibatan kurang, maka of course calon-calon untuk menjadi adun, menjadi MP, jadi ahli majlis pun sebenarnya agak tidak ada calon lah, so terpaksa ambil kaum-kaum lain. Jadi sebenarnya is a chicken and egg punya soalan. Jadi siapa yang perlu buat apa dan siapa perlu buat apa dulu. Jadi apa yang kita buat adalah kami macam saya sebagai orang Melayu dalam DAP, kita clear dari segi kerja-kerja kita dan tugas-tugas kita lah, so, untuk membantu rakyat di tempat yang kita ada, dan kita promote polisi PH dan sebagainya. Sebab dekat Malaysia ni kita selalu cakap tak ada parti yang boleh menang secara sendiri. Kita perlu secara coalition. Jadi DAP pun takkan boleh menang total, Amanah pun, PKR pun, bersatu pun kan. Jadi kita perlu coalition PH. Jadi macam mana pun PH DAP, PH Amanah, PH PKR at the moment. Jadi cuma ada setengah-setengah isu yang saya fikir kelompok orang Melayu dan DAP itu sendiri perlu keluar ke hadapan untuk menjawab tomahan-tomahan yang diberikan. Sebab banyak kisah yang orang-orang keluar DAP Melayu ni dia memburuk-burukkan, tapi orang dalam DAP itu sendiri tak cerita perkara sebenar pun. Jadi betul ke kan, kena minum arak ke kan, kena tak boleh puasa ke kan, tapi alhamdulillah lah kan, kita beraya, tengok saya beraya kan. Jadi sebenarnya ini persepsi yang dibuat lama, jadi benda tu kena slowly dibuat oleh orang-orang orang-orang Melayu dan DAP tu sendirilah. Jadi kesempatan ni saya rasa terima kasih lah sebab mengetengah dan panggil saya juga. Ramai pun terkejut kan, ni DAP kan. Itu sebenarnya kita nak tonjolkan yang sebenarnya kepelbagaian DAP ni bukannya seperti yang digambarkan. Yang digambarkan oleh pihak-pihak orang musuh lah biasanya. Tapi tak apa. Masa masih ada. Saya nak pergi kepada Iswadi dulu. Dalam keadaan yang ada sekarang ini, mungkin Iswadi juga optimis bahawa PKR, Amanah dan juga DAP itu sudah strong, sudah boleh pergi jauh, sudah ada boleh dinikan untuk gerak untuk ke PRU 15 dan sebagainya. Tanpa PBBM pun kita boleh pergi. Tapi ada satu pandangan mengatakan bahawa kita masih kurang kek undi Melayu tu, kita masih belum capai untuk kita dapatkan 112 seats misalnya. Dan mungkin Sabah Sarawak itu masih lagi kuat, ataupun Sabah mungkin warisan boleh ni, tapi di Sarawak tu masih kuat kepada GPS yang cenderung ataupun mesra kepada barisan. Bagaimana sebenarnya pandangan Iswadi untuk kita achieve number yang membolehkan Pakatan kembali menjadi kerajaan? Dia benda yang sama bila orang bercerita pada PRU ke-14 dahulu akan ketidakmungkinan untuk kita nak menawan Putrajaya pada waktu itu. Dan ada yang mengatakan disebabkan kita bawa bersatu itu menyebabkan kita boleh menawan Putrajaya. Sebenarnya bersatu itu dibawa dalam kapasiti dia menambah kerusi, tetapi bukan dia the main factor kepada perkara tersebut. Saya nampak sebenarnya tak kisahlah sama ada kita ni daripada Amanah, PKR, DAP dan sebagainya. Kita perlu satu movement yang di mana kita berjalan secara seiring. Pergerakan kita mestilah dalam keadaan grassroots, daripada grassroots ke atas kena sama, dan juga dalam keadaan smart. Juga keadaan smart. Macam mana kita nak buat keadaan smart tersebut? Nah, saudara Rafizi Ramli, dia ada formula dia.
kita tahu formula tersebut, kita boleh gunakan formula tersebut dan dia ada kaedah dan ada caranya. Yang dibentangkan kepada umum tu sekadar 20% je kaedah dan cara. 80% dia tak cerita semua macam mana apa yang dilakukan behind the scene tu. Dan behind the scene ni, in fact, masa calon amanah pun yang kita bantu daripada calon invoke dulu, kita bantu juga daripada amanah untuk menang beberapa kawasan. Dan dari situ kita menang Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. In fact, bersatu pun kita bantu. Now, keadaan itu macam mana kita buat? Macam mana kita buat? Ada kaedah, ada cara dia. Dan kaedah dan cara ni lah yang sebenarnya pimpinan kena focus on. Okay, dah stop lah cerita pasal okay, nak tukar kerajaan, tak nak tukar kerajaan, tukar kerajaan, tak nak tukar kerajaan. Sekarang ni, let's think about macam mana kita nak kuatkan grassroots. Macam mana kita nak move forward. Macam mana kita nak buang stigma kepada DAP, for example. Kan? Saya dalam live saya pun saya duk bantai juga orang cakap pasal DAP, tetapi yang berkuasa sekarang MCA. MCA tu ada nama C kat depan tu, nama jadi Cina. DAP tak ada pun C. Mana datang Cinanya? Saya kata, kan, stigma-stigma macam tu umpamanya yang kita boleh buang. Dan macam jawab DAP tadi, saya nak beritahu, saya panjang sikit bab ni. Saya kata, kita tak perlu nak apa orang kata, nak convertkan orang-orang macam UMNO PAS ni. Yang perlu kita yakinkan adalah majoriti orang di bawah yang mengundi kita sebenarnya. Dan majoriti orang di bawah sekarang ni, dia dah slowly nampak bahawa pergerakan kita, Pakatan Harapan ini, kita ni dah mula bergerak, nampak kekuatan kita. Namun kekuatan itu taklah sampai saya boleh yakin boleh menang PRU ke-15. Namun kalau dikomparekan dengan musuh kita yang ada sekarang ini, peluang itu agak cerah. Kan? Peluang itu agak cerah. Kita ambil example mudah, saya bagi example mudah. Kalau di kawasan example, kalau amanah bertanding, most likely, kalau bersatu bertanding, most likely yang bertanding kawasan itu adalah UMNO. Now, for PRU 15, katakanlah amanah, ialah bersatu dah tak bukan bersama dengan PH, maka sama ada PKR atau amanah atau DAP mungkin kena letak calon kat situ. Let's say lah amanah bertanding. Now, bila amanah bertanding, undi Melayu tadi tu akan pecah di antara UMNO dan juga bersatu. Dia bukan lagi antara UMNO dengan PAS lah, tapi UMNO dengan bersatu. Itu satu. Dan kita tak boleh tolak possibilities PAS pun nak letak calon kat situ. And sebab kita tak nampak coalition di antara PAS dengan UMNO. Ni mufakat nasional, ni mufakat apa? Apa coalition? Itu saya kata next PRU nanti siapa nak bertanding? It's not, betul saya kata, saya nampak kenapa saya berani confident kalau berani esok bertanding lah. Sebab saya tak nampak, bukanlah saya nak kata kita ni terlalu kuat, tapi saya nampak musuh kita tak kuat. Itu sebab kenapa saya confident. Saya tak nampak musuh kita kuat. Compare dengan zaman Barisan Nasional dulu. Itu memang kuat. Orang kata kalau letak Beruk pun jadi calon, memang menang lah Beruk tu orang kata kan. Sekarang ni, kalau letak, in fact kalau letak Hassan Malik boleh kalah. Kalau kita letak dulu beberapa calon Giants boleh tumbang. Kan kepada calon, contohnya Johor Bahru kan, kalau kita tengok Johor Bahru sendiri boleh tumbang kepada Akmal Nasir. Khalid Samad amanah. Abang dia Syarif Samad boleh tumbang kepada Akmal Nasir yang pemuda. So dari situ kita nampak bahawa it's not dia bukannya atas kekuatan PH on its own, tetapi kelemahan musuh kita. Sebab tu saya kata kalau berani esok kita buat pilihan raya, kita tengok siapa kuat. Kan? Itu je. But okay, to wrap this up, saya kata itu betul dalam keadaan sekarang. Kita tak boleh rely on that semata-mata. That is why sementara musuh tengah lemah, binalah kekuatan. By the time kita dah sampai ke satu peringkat, dia orang nak kejar tu dah tak dapat dah. Tak sempat. Pilihan raya berlaku, insya-Allah kita boleh menang pada masa itu. Okey, so Adi jangan dedak banyak sangatlah rasa dalam tu. Okey. Tuan Najib, Parlimen tak boleh nak Parlimen antara yang dibangkitkan bila buat PKPB. Okey, dia kata sekarang ni dah boleh buka ekonomi apa semua kan. And then kelima-lima parti pembangkang mohon supaya Parlimen dibuka ataupun dijalankan dalam tempoh 2 minggu. Buatlah SOP macam mana pun tapi Parlimen perlu bersidang. Yang ada pengalaman dalam sidang DUN. Apa yang sebenarnya kalau pada pandangan saudara Parlimen ini tidak boleh diadakan seperti mana kebiasaan, perlu 1 hari saja, yang tidak boleh banyak pun nak dibahaskan. Pandangan Najib. Okey, kalau mengikut kepada pengalaman, perkara yang paling utama yang akan ditekankan di dalam mana-mana sidang DUN adalah prosedur keselamatan. Ini yang akan menjadi tekangan yang paling besar lah. Contohnya di dalam itu ada Perdana Menteri bersama Timbalan Perdana Menteri, bersama Menteri-Menteri Kanan. Kalau ikut prosedur perjalanan pun mereka tidak boleh berada dalam satu kereta. Mereka kena duduk kereta yang bersaingan dan escort yang bersaingan.
tujuan keselamatannya adalah jika ada apa-apa perkara yang berlaku, tidak semua terlibat. Jadi ini yang diguna pakai dalam kes COVID ni. Contohnya lah, kalau tiba-tiba ahli Parlimen Segamat Datuk Seri Antara bawa COVID kan. Ini sebut nama lah. Kebetulan saya kenal. Kenapa ambil Santara? Keluar nama itu kan. Dia bawa COVID. Dan dia bergaul dengan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, maksudnya pentadbir negara, dan mereka semua terkait dengan COVID. Inilah faktor keselamatan yang mereka sebut. Tetapi balik semula kepada tujuan asal Parlimen itu, dia adalah tempat untuk kita buat SOP yang terbaik. Jadi bagaimanapun kita kena perlu kepada sidang Parlimen itu, kerana semua dasar yang melibatkan keuangan dan sebagainya, SOP-nya itu sepatutnya terbit dan diluluskan di Parlimen. Saya kira kalau mereka boleh wujudkan satu SOP yang sangat ketat, contohnya tidak ada touch mana-mana tidak bersalam dan sebagainya, ataupun macam kita di Johor, kita akan buat duduk silang. Kebetulan Don Johor tu muat, jadi 56 orang itu tidak akan duduk sebelah-sebelah. Kita akan silang, tak ada jabat tangan, sanitize sentiasa, tidak ada wartawan, tidak ada pemerhati luar, dan sebenarnya ia boleh dibuat. Malah lebih ekstrim lagi, kita boleh juga buat untuk duduk dalam cubicle. Ada parlimen-parlimen luar yang pernah bersidang dalam cubicle. Maksudnya dia tidak nampak langsung orang lain, tetapi dia boleh bercakap secara nyata. Jadi saya kira perkara ini sebenarnya technicality. Bila technicality ni kita boleh serah kepada orang teknikal dengan bantuan daripada SOP Kementerian Kesihatan. Ia boleh dibuat sebenarnya. Ia boleh dibuat. Walaupun kita kata faktor keselamatan, kita kena pertingkatkan SOP keselamatan itu. Saya kira begitulah. Sepatutnya tak ada alasan lah bila dia boleh buat orang pergi kilang 2,000 orang duduk bercampur, tiba-tiba untuk 222 orang tidak boleh. Ini satu benda yang saya rasa tak begitu betul lah. Sorry Swadis ni, kalau perkara ni, komen? Saya kata, kita sekarang ni dah berada dalam dunia teknologi. Kan? Kita bukan macam zaman dulu di mana House of Commons, House of Lords tu kena buat dalam keadaan kita kena berjumpa kat dalam dewan tu juga. In fact, kalau kita nak sebenarnya daripada bukan video, okey, katakanlah saya pun tak tahu ada peruntukan ke tidak, kena berada dalam dewan untuk buat keputusan. Okey, kita berada dalam dewan untuk buat keputusan, tetapi kita boleh buat cubicle, kita boleh buat dalam bilik, kita boleh buat bilik bersingan, tapi masih berada dalam dewan dengan dengan conferencing yang ada. Kita guna LAN, local area network punya kabel, di mana dia punya apa orang kata, signal dia tak macam sekarang ni pakai online kan, pakai line kan. Dia signal dia memang almost instantaneous. Kita boleh buat macam tu untuk kita mengelakkan di mana mereka bertemu. Dia sebenarnya nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih je. Sekarang ni benda ni semua dah murah dah, orang kata dah tak ada isu lah. Okey, Farhan. Kita balik pada isu ekonomi dan kesihatan. Kalau pada pandangan Farhan sendiri, bagaimana boleh kita mengimbangi kedua-duanya supaya Malaysia selain daripada cemerlang untuk menangani COVID-19 di sudut KKM-nya, kita juga boleh mengembalikan penjanaan ekonomi dalam tempoh yang ada ni. Terutamanya bagi PKS dan SME yang terkesan. Silakan Farhan. Okey. Jadi saya rasa kita perlu kerajaan sebagai contoh perlu ambil perkara ni serius. Terutamanya ramai yang tidak mendapat manfaat daripada BPN, ramai yang tak dapat manfaat daripada sistem program pengekalan pekerjaan. Jadi benda-benda ini, golongan-golongan tercicir ini adalah golongan yang perlu dilihat semula oleh kerajaan. Tapi kalau kerajaan tak dapat lihat, apa yang boleh dilakukan oleh pembangkang, which is kita ni, PH, kena highlight kepada kerajaan melalui media sosial, melalui bantuan-bantuan sekadar yang kita ada. Sebagai contoh, kalau di kawasan saya ni kita pergi lihat bantu mereka yang betul-betul terkesan, dan PBT juga mungkin kalau boleh ada sedikit dana bantu mereka. Tetapi kita harus melihat bahawa masalah-masalah orang yang terlepas pandang ini perlu dibawa ke dalam perhatian kerajaan. Sooner or later mereka akan perasan, cuma kita harus mainkan peranan sebagai sebuah kerajaan yang sebuah pembangkang yang baiklah. Kan, sekiranya kita pun diam, kita pun macam apa Saudara Iswadi cakap tadi, kita pun tak bina kekuatan kita, kita akan ketinggalan. Tapi orang dapat lihat sekarang ni bahawa PH macam mana pun nampak bersatu
bersatu. Tetapi di sebelah sana banyak kecelaruan dan sebagainya. Jadi take advantage untuk kita terus bekerja, tolong kawasan masing-masing. Saya rasa kalau semua ahli parlimen tolong kawasan masing-masing, semua adun PH tolong di kawasan masing-masing bekerja untuk rakyat, saya rasa tidak ada masalah. Tapi saya dengar ada juga yang tidak melakukannya. Jadi agak kecewa dan mungkin ini peringatan lah kan. Yang PKR ingatkan PKR, yang DAP ingatkan DAP, yang amanah ingatkan amanah, supaya akhirnya rakyat dapat rasa adun aku, MP aku concern pasal aku. So ini yang kita perlu bina kekuatan seperti apa yang Saudara Iswadi cakap tadi lah. Okey, baik. Najib, syur yang boleh diberikan kepada kerajaan berkait dengan perkara ini, PKPB, dan juga nak mengimbangi antara menjana ekonomi dan juga keselamatan rakyat. Silakan. Dia sepatutnya saya sebut awal tadi, tapi kita buat dalam bentuk conclusion lah. Sepatutnya ekonomi dan juga keselamatan rakyat ni dia tak dapat dipisahkan, dia tak boleh nak dipisahkan. Pertama, kita ada ramai pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar yang menganalisis apa yang berlaku. Kita tahu mana punca masalah dan kita tahu siapa yang paling terkesan. Sepatutnya kita attack kepada siapa yang paling terkesan ini. Saya ambil contoh, antara yang paling besar terkesan adalah golongan petani, nelayan, peniaga-peniaga kecil pasar malam dan sebagainya. Kenapa yang kita bagi 260 bilion tu tiba-tiba kita bagi kepada telco? 1 gig percuma setiap hari. Adakah lebih baik 1 gig percuma setiap hari itu kita tukar dalam bentuk kita beli hasil-hasil pertanian di Cameron Highland yang tidak terjual, hasil-hasil pertanian di Kundasang yang tidak terjual, dan kita mobilize untuk hantar kepada rumah-rumah instead of bagi beras, Milo, biskut. Itu je dalam kepala otak kita yang kita boleh buat. Kenapa kita tak beli? Sebenarnya kalau macam ikan-ikan ni saya nampak ramai adun ahli parlimen yang buat, alhamdulillah. Tapi kerajaan boleh main peranan. Dia kumpulkan hasil-hasil daripada nelayan ini dan dia beri kepada penduduk yang terjejas yang tak dapat ini. Dan sebenarnya duit itu akan balik kepada rakyat semula sebenarnya. Yang saya nampak mereka tak fokus kepada golongan yang memang betul-betul terkesan dengan COVID-19 ini. Satu lagi yang saya sebut, kita selalu ada dilema antara orang yang nak teruskan dan orang yang nak stop PKP ni kan. Orang yang nak teruskan ini adalah orang-orang yang rasa kita belum buat cukup lagi untuk kita kekang COVID ini. Dan saya rasa dia ada secure dari sudut keuangan. Bukanlah saya kata dia tidak terkesan, tapi mungkin gaji bulanan dia tidak terusik ataupun dia ada simpanan yang mencukupi. Satu golongan lagi adalah golongan yang dapat makan gaji hari ini. Yang kalau 49 hari tak kerja, maksudnya 49 hari dia tidak ada gaji. Kalaupun dia ada simpanan, saya rasa seminggu habis. Golongan ini sepatutnya awal dulu kerajaan target dah golongan ini. Sepatutnya data kita cukup. Sekarang kita dunia, saya adalah followers Rafizi dalam Evoke dulu. Kita ada big data. Big data ini sepatutnya kita dah guna dalam dunia moden sekarang ini. Kita dah ada siapa yang tak dapat duit ataupun duit dalam bank dia dah habis pun kita boleh trace. Bukanlah kita nak ceroboh privacy dia, tapi kita boleh tahu baki dia RM3 dan sebagainya kan. Jadi untuk itu saya rasa tak terlambat untuk kerajaan mula bekerja untuk berfokus lah. Kita tengok siapa yang betul-betul terkesan dan kita kena bantu. Itu saja keadaannya. Okey, baik. Saya Swadi, untuk kesimpulan kita atau rangkuman perbincangan kita pada malam ini, untuk kita di pembangkang ni ialah boleh show lah. Silakan. Okey. Pertama sekali terima kasih lah sebab terjemput macam ni kan. Terima kasih yang menonton ramai kat luar sana tu kan. Saya nak simpulkan macam ni je. Yalah, nak timbang di antara ekonomi dan juga nak timbang di antara keselamatan rakyat. Itu dua perkara yang kadang-kadang macam kita kata tadi, it's a chicken and egg juga punya situation. Kalau kita tak buka ekonomi, nanti nak bekerja macam mana? Kalau kita nak nak biarkan rakyat terus terperuk dalam PKP, ekonomi kita tak bergerak. Sebab itu saya kata, di antara kalau nak selesaikan masalah ni, dia mesti ada bridging. Dan bridge dia tu mesti an effective bridge, iaitu intervensi ataupun intervention daripada kerajaan. So intervention tu daripada bentuk mana? Saya sebut hari tu bahawa intervention itu dalam bentuk package rangsangan ataupun dia panggil stimulus package. Now isu dia, kerajaan buat stimulus package, tetapi adakah dia efektif? Itu persoalan utama dan terbukti bila dia nak buka 4 hari bulan 4 semalam, terbukti package rangsangan itu tidak efektif. Kita ambil contoh Germany, hari ini kita bangga. Apa Zafrul kata, 3 bilion telah diberikan kepada lebih 6,000 SME. Kita 3 bilion telah diberikan kepada 5,000 SME, 3,000 SME PKS untuk mereka menjalankan perniagaan. Germany spend 600 billion euro untuk bureau untuk industri tu. 600 billion euro.
Kita baru 3 bilion kita dah nak bangga. So memanglah Germany tu kaya kan, tetapi kalau kita nak tahu impak itu, nak memberi impak yang betul-betul positif, sebenarnya dana yang kita kena bagi itu mestilah dalam dana yang kadarnya apa orang kata signifikan untuk membuat perubahan. Bukan sekadar orang kata aku bagi cukup lah. 3 bilion is not enough. Okay, di Germany, saya bagi contoh Jerman juga, within 3 days, dalam masa 3 hari, dia tak apply pun, SME dapat duit at least 10,000 euro. SME dapat wang dalam syarikat mereka at least 10,000 euro, tak apply within 3 days. Ini Germany buat. Again, big data, how effective they are. Itu satu. Kedua, daripada mereka, kesan mereka yang terkesan dengan COVID ini sehingga mereka hilang pekerjaan atau kurang pendapatan. So apa signifikasi apa yang kerajaan buat sekarang ini? Dia sebaliknya bagi 800, sekarang ada sampai 1,200 kepada mereka ini. Persoalan utama 1,200. Kalau gaji dia katakanlah 4,000 atau 5,000 katakan, is that enough? Adakah itu mencukupi? Itu kalau mereka masih diberikan pekerjaan. Bagaimana pula mereka yang dibuang kerja? Kita bagi dana kepada yang masih bekerja supaya menggalakkan majikan terus ambil pekerja. Tapi bukan semua majikan mampu untuk meneruskan. Bagaimana pula mereka yang buang? Apa plan kita? What's the plan? So kita dah akan kehilangan pendapatan daripada situ. And kalau saya nak sum up macam ni, dalam segi ekonomi, untuk supaya ekonomi itu terus bergerak cepat, recover, kita rakyat tidak boleh kurang berbelanja. Dipanggil marginal propensity to consume itu mesti tak boleh kurang daripada at least 50% daripada sebelum ini. Katakanlah dia biasa berbelanja katakanlah 2,000 atau 3,000 untuk isi rumah dia. Sekarang ini kalau dia hilang pekerjaan, dia bukannya tak boleh 2,000 dah kira habis terus, kosong terus. Jadi kalau kita boleh kekalkan, dia boleh berbelanja for the next 6 months. 6 months kita kata, at least half daripada income dia hilang tu, kita boleh recover ekonomi kita quickly. Intervention tu saya kata ekonomi, keselamatan, intervention tu kena ada. Dan kalau kita tak dan benda itu hanya boleh berlaku dengan kita membuat pinjaman luar. Kalau tak, memang dengan dana kita ada, kita tak mampu. Itu kesimpulan saya kata. Baik, saya nak raikan satu soalan ni, mungkin ketiga-tiga boleh jawab ya atau tidak, patut atau tidak patut. Katakanlah dalam masa seminggu ke depan ini tiba-tiba kes baru meningkat menjadi 100 plus berhari-hari. Adakah patut PKP semula atau teruskan saja kehidupan seperti biasa? Farhan sendiri. Susah soalan tu. Rasa mungkin PKP semula ni banyak kesan yang kena fikir. Jadi kita kena tengok keadaan dulu lah. Untuk kata ya dan tidak agak sukar untuk saya untuk jawab. Okey. Najib? Okey, 100 plus katakanlah kita. Kalau bagi saya patut dan tidak patut lah. Patut itu kalau kita dapat kesan 100 plus itu adalah daripada kluster baru yang tak pernah wujud ataupun daripada katalah kluster parlimen contohnya kan. Benda itu kita bukanlah mula semula, tapi maksudnya prosedur itu perlu diteruskan. Kalau mula semula tu nampak macam teruk sangat, tapi perlu diteruskan. Tapi kalau kita tengok itu adalah contohnya kesan daripada kita punya pekerja-pekerja yang balik daripada Singapura yang sebenarnya Singapura tu ramai juga rakyat Malaysia yang terkesan dengan COVID. Rasanya kita boleh teruskan plan kita sama ada yang awal-awal kita dengar dulu katanya raya ke-4 itu yang terakhir kan. Harap Allah. Sorry Suhadi, patut kita PKP semula atau macam mana? Kalau bilangan itu menampakkan ada peningkatan. Jawapan saya ialah ya. Itu je. Jawapan saya adalah ya. Okey. Kalau dia kata alamak kita macam tu kita teruk balik lah. Siapa suruh kau buka awal-awal? Itu je. Saya dah predict kalau kita katakanlah sabarlah sikit, at least sampai katakanlah awal raya, lepas tu slowly kita buka sampai 2 Jun. That and according to statistic, apa salahnya? It's another few weeks lagi. Sabarlah. Tapi kalau rugi duit. itu. Tak, sekarang ni kita memang untung sikit, tapi kesan dia tu kalau the next PKP saya risau dia akan sampai hujung tahun pula. So what? Sehingga vaksin ditemukan. Sehingga vaksin ditemukan. Yes. Sebenarnya soalan yang akhir itu sengaja saya bagi supaya penonton tahu bahawa memang kita tak boleh cukup
cukup 1 jam 30 minit kerana bila saya suruh jawab ya atau tidak pun mereka akan jawab panjang. Itulah ahli politik. Okay, alright. Okey, baik. Untuk sesi kali ini terima kasih kepada semua penonton dan juga ketiga-tiga ahli panel kita yang bersama, Saudara Iswadi, Saudara Farhan dan juga Saudara Najib. Terima kasih kerana bersama kita lebih kurang 1 jam 40 minit ini dan banyak yang kita bincangkan. InsyaAllah pada masa yang depan kita akan bincangkan lagi tajuk-tajuk ataupun isu-isu yang berbangkit dan kita juga ingin dekat di Pemuda Amanah kami mengucapkan takziah kepada Allahyarham Korporal Safwan bin Muhammad Ismail, frontliners ataupun barisan depan anggota polis yang meninggal dunia akibat daripada kemalangan yang bertugas pada 3 Mei yang lalu. Mudah-mudahan ataupun kita doakan supaya Nur Allahyarham bersama dengan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Amin. Baik, dan kita sebenarnya dalam sesi ini kita akan adakan lagi pada mungkin lusa dan besok kita ada satu lagi segmen telus bersama dengan Syazli Munir dan ada tetamu khas yang akan bersama. Dan kepada ketiga-tiga ahli panel sekali lagi terima kasih. Mungkin kita akan jemput lagi lepas ni dan saya yakin isu-isu politik dan juga yang berlaku mungkin lebih menarik dan lebih panas pada masa depan ni, tambah lepas Ramadan kerana masa itu semua dah terikat daripada di bulan tu. dan kita jumpa lagi. Kalau boleh ni moderator. Ya, Moderator, silakan. kalau boleh panggil lah bunga-bunga sikit. Boleh. Bunga-bunga. Bulan Ramadan ni, bulan Ramadan nak panggil bunga agak susah. Dia kita kata pukul 10 tak boleh. Dia nak adjust me susah sikit. Tapi insyaAllah kita akan panggil juga bunga-bunga untuk dapatkan idea daripada kaum-kaum hawa dan mereka juga kadang-kadang ada perspektif yang berbeza daripada kita ni kan. Kita pandang satu hala, dia mungkin pandang berhala-hala kan. Okey, terima kasih kepada semua. Okey, terima kasih. Yang setia, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa. Selamat puasa. Assalamualaikum. Oh, live dah. Okay. Alright. Thank you. Okey, Kak Kai.